Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan peluang untuk duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kelangsungan hidup, dan kita hidup dalam iman dan juga Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi sebagai membalas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang mana permasalahan ini hanya khusus kepada wanita, iaitu permasalahan haid, nifas dan juga istihadah. Dan ia bukan saja penting bagi wanita, tetapi juga penting bagi laki-laki untuk mengetahui hukum ahkam mengenai haid, nifas dan juga istihadah. Karena kita yang mana belum berkahwin akan berkahwin, akan digelar sebagai ayah, dan akan ada orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi wajib juga kita mempelajari hukum ini dan untuk membantu orang yang di bawah tanggungan kita, untuk mengajarkan orang yang di bawah tanggungan kita. Jadi kitab yang kita nak guna, kitab yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Kitab ni lah yang dia tertulis darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Sebenarnya pada tajuk dalam kitab tu ada sedikit kesilapan. Sebenarnya nota darah wanita, haid, nifas dan istihadah, bukan darah wanita. Tapi itu agak kelang kabut. Masa kita buat daurah di surau Al-Ikhwan Taman Samudra, jadi berlaku sedikit kesilapan bila dicetak. Macam inilah hasil dia. Jadi daurah itu sebenarnya nota darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Sebenarnya kitab yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah catitan saya sendirilah, catitan saya sendiri yang saya catat ketika bermuzakarah bersama sahabat-sahabat ketika di Sudan. Kami buat Wawasan Sayyidina Muhammad, kami buat muzakarah ketika di Sudan. Jadi masalah haid, nifas dan istihadah ni merupakan salah satu permasalahan yang agak rumit lah, lebih-lebih lagi bagi orang laki-laki dalam memahami masalah yang tidak ada pada dia, masalah yang ada pada perempuan pun pening. Ini kan pula laki-laki. Jadi alhamdulillah bila kita buat seseorang masing-masing diberikan kitab yang berbeza-beza, dan masing-masing mensyarahkan bab satu-satu bab sehinggalah sampai kepada bab haid, nifas dan juga istihadah. Jadi kita buat catatan, sedikit catatan, dan inilah catatannya. Bila kita nak buat daurah hari itu, kita tambah lagi.
kita tambah baik lagi, dan sebenarnya akan ada penambahan lagi. Ada lagi, masih ada beberapa kekurangan yang kita lihat semasa daurah di surah Al-Ikhwan. Baik. Jadi inilah kitab yang ada pada tuan-tuan, harganya RM5. Harganya RM5. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil dulu. Boleh ambil dulu. Kalau nak beli, boleh buat catatan ataupun nota, boleh guna terus kitab yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tak mau beli, jangan buat apa-apa catatan, nanti boleh letak balik. Harganya RM5. Jadi kita akan gunakan kitab ni lah. Cuma malam ni mungkin sebagai pengenalan dahulu. Sebagai pengenalan pada malam ni, kita kemungkinan besar kita tak masuk lagi perbahasan di dalam kitab ini, dalam nota kecil ni. Tapi kita nak lihat ayat ataupun tafsir ringkas mengenai ayat haid, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan juga 223, iaitu ayat berkenaan dengan haid. Itu nas di dalam Al-Quran berkenaan dengan haid, yang mana ada sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi berkenaan dengan haid. Nanti kita akan ceritakan. Jadi kita akan ambil tafsir kedua-dua ayat ni secara ringkas pada malam ni, dan kemudian kita akan sebutlah sedikit permasalahan mengenai haid, nifas dan juga istihadah kalau ada masa lagi. Baik. Jadi bab haid, nifas dan istihadah, macam saya sebutlah, satu bab yang agak rumit. Kalau kami dahulu dengan sahabat-sahabat tu kami bergurau, maknanya siapa yang tak habis, tak khatam ataupun tidak boleh menguasai bab ni, jangan kahwin. Tak boleh kahwin lagi. Kena hebat terror bab ni dulu, lepas bab ni baru boleh kahwin. Gurau sama-sama sahabat-sahabat lah. Jadi orang kata untuk naikkan semangat. Kadang-kadang orang lelaki dia buat tak kisah sebab dia tak ada haid. Orang lelaki tak ada haid. Orang perempuan kalau yang dah menopause, dia kata saya dah tak keluar haid dah ustaz. Kalau yang muda sama ada malu bertanya ataupun dianggap remeh masalah ni. Dianggap remeh masalah haid. Dia buat sihir mudah, ada darah haid, tidak ada darah bukan haid. Sedangkan terkadang berlaku sebaliknya. Sebab tu kita dapati perempuan buat sihir mudah, terkadang kita dengar daripada seseorang perempuan tu, dia kata haid saya 16 hari. Kata haid saya 16 hari. Dan ini kita pernah terbaca sendiri tulisan seorang perempuan di dalam blog. Dia kata saya cuti 16 hari. Sedangkan tidak ada haid 16 hari. Paling banyak pun 15 hari, 15 malam. Tidak ada 16 hari. Ini menunjukkan kejahilan perempuan tersebut di dalam masalah haid. Dan juga antara sihir mudah yang dibuat oleh perempuan, bila darah keluar lebih daripada 15 hari, 17 hari contohnya, jadi apa sihir mudah yang dia akan buat? 2 hari istihadah, 15 hari haid. Sedangkan yang sebenarnya bukanlah seperti yang dia sangkakan. Memang kita katakan bila lebih 15 hari berlaku istihadah, cukup satu. Kemudian berapa hari haid, berapa hari istihadah, itu diperbincangkan semula. Tapi yang dibuat orang muda buat sihir, yang lebih daripada 15 hari itu istihadah, 15 hari itu adalah haid. Betul tak puan? Allahu a'lam. Orang kat sini macam mana? Tapi itu yang berlaku. Ramai yang macam tu. Kemudian apabila seorang perempuan itu suci pada waktu yang kedua, pada waktu asar, ramai daripada perempuan yang tidak mengqada sembahyang zuhur, ataupun suci pada waktu isyak tidak mengqada sembahyang maghrib. Sedangkan bila dia suci pada waktu asar, dia wajib solat asar dan solat zuhur sekali. Dan dia suci pada waktu isyak, wajib dia solat isyak dan qada waktu maghrib.
Dan juga ramai antara perempuan-perempuan yang berlaku apabila dia suci pada pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi, yang mana wajib dia mandi dan solat Isyak dan juga Maghrib, tapi dia tangguhkan dulu sehingga subuh dengan beralasankan sejuk dan sebagainya. Jadi kita tengok bila benda ni berlaku, maknanya ketidakfahaman di dalam masalah haid itu sendiri. Bahkan sehinggakan di dalam masalah nifas nanti kita akan lihat, seperti mana yang kita sering dengar, bila seorang perempuan itu melahirkan anak, orang akan cakap mandi wiladah. Mandi wiladah, sedangkan dia ada darah nifas, tapi doktor ataupun orang ni disuruh mandi wiladah, sedangkan di dalam keadaan tak suci. Jadi apa guna dia mandi? Jadi terkadang orang menyuruh orang yang beranak ni suruh mandi wiladah. Mandi biasa tak apa, tapi mandi dengan sebab ibadat, dengan mandi wiladah, dengan niat wiladah, mandi wiladah tidak dibolehkan. Itu sedikitlah kita tunjukkan kesilapan-kesilapan yang terkadang orang silap faham. Begitu juga terkadang dalam masalah haid berlaku, ini gambaran secara ringkas dulu, kita tak masuk satu persatu. Terkadang seorang perempuan tu kita kata kita buat masalah haid dia 9 hari. Haid dia tiap-tiap bulan 9 hari. Kemudian pada bulan berikutnya darah keluar selama 5 hari dan berhenti. Jadi ketika darah berhenti, adakah dia kena tunggu sehingga hari ke-9, ataupun dia kena tunggu sehari semalam, ataupun dia kena mandi bila masuk waktu solat dan menunaikan solat? Ini pun banyak juga kaul ataupun pendapat-pendapat yang kita dengar. Ada yang sebut kena tunggu sehingga hari ke-9 sebab adanya 9 hari. Ada yang menyebut kena tunggu sehari semalam dan sebagainya. Jadi yang mana satu yang betul? Yang kita nak tengok pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Apa yang saya sebut dalam kitab ni tak dibawakan pun dalil-dalil, sebab sekadar nota yang mana saya niatkan sebagai tangga sahaja, sebagai tangga untuk penuntut-penuntut ilmu ni lebih memahami masalah haid, nifas dan istihadah dengan lebih mendalam dengan mempelajari kitab-kitab yang lain. Cuba ni sebagai tangga sahajalah untuk dia memahami permasalahan-permasalahan yang lebih dalam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita akan lihat sedikit tafsir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ayat 222 dan 223. Siapa yang ada mushaf Al-Quran boleh ambil. Siapa yang ada handset pun boleh juga digunakan. Buka surah Al-Baqarah ayat 222 dan juga 223. Jadi kita cuba tengoklah pada malam ni, kita lihat secara ringkas tafsir ayat nas mengenai haid. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran ayat 222 surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jadi sebelum kita masuk di dalam tafsir ayat ini, saya nak sebut sedikitlah permulaan haid. Permulaan haid. Bilakah berlaku haid ni? Adakah berlaku haid ni pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun berlaku pada mula-mula berlaku haid ni pada perempuan Bani Israel, ataupun memang sesuatu yang telah dituliskan kepada anak perempuan Adam alaihi salam? Baik. Jadi ada riwayat-riwayat dan juga ada Israiliyat yang menyebutkan mengenai perkara tersebut.
Ada yang mengatakan bahawasanya yang mula-mula sekali datang haid adalah Ummuna Hawa, iaitu ibu kita Hawa. Tapi ada kisah dia. Kisah dia ni kita buat cerita sahajalah. Sebab ni Israeliat. Dikatakan disebabkan bagaimana berlaku pada Ummuna Hawa, disebabkan jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang Nabi Adam alaihissalam untuk makan pohon daripada buah buah daripada pohon yang dalam syurga. Ada pohon yang mana Nabi sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala larang Nabi kita Adam, Nabi Allah Adam untuk dekati pohon tersebut. Dan juga ditegah untuk mendekati, iaitu ditegah juga daripada makan buah tersebut. Jadi dikatakan Hawa inilah yang menggoda Adam untuk memakan buah daripada pohon tersebut. Pohon pohon apa pun banyak khilaf lah. Saya tak sebut. Baik. Jadi bila digoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan, jadi Nabi Adam alaihissalam kata makan dulu. Dia suruh Hawa makan dulu. Jadi bila Hawa makan buah, tak jadi apa-apa, dia kerat daripada pohon tersebut sehingga mengalir air ataupun getah daripada pohon tersebut, dikatakan pohon gandum. Jadi bila mengalir getah ataupun air pada pohon tersebut, jadi Allah Subhanahu Wa sebut, demi kebesaranku dan kemuliaan aku, seperti mana kamu mengalirkan pohon tersebut, aku akan mengalirkan darah pada diri kamu. Jadi itulah yang berlakunya haid tersebut. Dan dikatakan selepas tu bila Hawa makan buah tu tak ada apa-apa, jadi Adam alaihissalam pula makan. Tapi bila Nabi Adam alaihissalam makan, malaikat cekik. Lepas tu buah tu dekat kat sini. Itu yang jadi halkum. Ini cerita je lah. Malaikat cekik tak sempat ke bawah, lekat kat sini. Ada halkum kat sini, orang lelaki-lelaki. Ni sebab kita tak lepas makan dulu. Ini cerita lah, kita buat cerita. Betul tak betul itu Allah Alam. Tapi Israeliat lah. Nampak memang tak betul lah. Tapi kita saja cerita sahaja. Sebab di sana ada hadis sahih mengenai haid, iaitu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, yang mana Nabi sebut, inna hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Haid ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah letakkan ke atas anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Dan itulah yang dibawa, yang mana Imam Bukhari dibawakan riwayat-riwayat yang lain, kemudian dia datangkan hadis sahih ini di dalam kitabnya. Ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa orang yang pertama sekali berlaku haid adalah perempuan Bani Israel. Ada kisah dia juga, perempuan Bani Israel, yang mana mereka perempuan Bani Israel pada ketika dulu, ketika mereka bersembahyang, mereka bersama-sama dengan jemaah lelaki. Sekali dengan jemaah lelaki. Dia tak macam kita perempuan duduk belakang. Ni sama-sama sekali. Jadi sebagai iqab, balasan kepada mereka ni, jadi dijadikan haid bagi perempuan Bani Israel, dan berterusan dan sehinggalah sekarang. Semua tu diceritakan, disebut di dalam kitab-kitab. Cuma di sana kita sebutkan, hatta Imam Bukhari disebutkan selepas dia bawa datangkan semua tu, dia bawa datangkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah bahawa haid ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas anak cucu Adam, perempuan. Jadi kalau perempuan keluar darah, itu tak boleh. Jadi jangan pula ada orang perempuan umur masuk 14 tahun, umur 9 tahun keluar darah daripada kemaluan dia, menjerit kata mak keluar darah ni. Jadi kalau keluar daripada perempuan tak boleh. Kalau keluar daripada lelaki-lelaki itu boleh. Itu kena cek balik.
Maka saya pun keluar. Baik. Jadi kita masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'aluna, yakni mereka bertanya, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi yang bertanya tersebut? Disebut bahawa yang bertanya adalah Abu Dahdah. Abu Ad-Dahdah, seorang sahabat Nabi dan juga beberapa jemaah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi anil mahid, berkenaan dengan masalah haid. Yakni apakah yang boleh dilakukan bagi seorang lelaki itu kepada isteri dia ketika mana isteri dia datang haid. Jadi mahid boleh dibawa makna haid, atau juga boleh juga dibawa makna tempat datang haid. Tak apalah, itu perbahasan bahasa dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala, sahabat tanya Nabi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad mengenai permasalahan haid. Yani apakah yang boleh dibuat ketika mana perempuan isteri-isteri mereka datang haid. Jadi kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya orang Yahudi pada ketika dulu bila perempuan yang datang haid, dia tak tinggal bersama dengan perempuan isteri dia tak makan sekali, dia tak minum sekali. Bahkan mereka tidak bermalam di tempat yang ada perempuan haid. Ini orang Yahudi dulu. Yang mana orang Yahudi dulu dia agak melampau bukan melampau ke belakang. Dia terlampau takut bila perempuan datang haid, dia tak makan bersama dengan isteri, dia tak minum bersama dengan isteri, tak tidur bersama dengan isteri, dan dia tak tinggal bersama-sama dengan tempat yang ada perempuan haid. Ini orang Yahudi dulu, yang mana amalan orang Yahudi ini diikuti oleh orang jahiliah. Amalan orang Yahudi ini diikuti pula oleh orang jahiliah. Jadi disebabkan orang jahiliah buat amalan yang sedemikian, jadi bila mereka masuk Islam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka 'anil mahid. Yani apakah yang boleh mereka lakukan ketika mana isteri mereka dah kedatangan haid. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwa adha. Katakanlah wahai Muhammad, huwa yakni haid tersebut adalah kotor, satu benda yang kotor, satu benda yang jijik dan juga memberi mudarat. Qul huwa adha, oleh sebab haid itu adalah satu benda yang jijik dan juga satu benda yang kotor, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu asingkan diri kamu daripada perempuan-perempuan kamu, yakni isteri-isteri kamu ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan janganlah kamu mendekati mereka dengan kamu menjimak isteri-isteri kamu ketika mana mereka haid sehinggalah mereka suci. Janganlah kamu mendekati isteri-isteri kamu dengan kamu berjimak dengan mereka sehinggalah mereka suci. Baik. Jadi bila turun ayat ni, ada sebahagian sahabat faham jangan kamu dekati isteri kamu, asingkan diri kamu dengan isteri kamu. Ada sahabat faham tak boleh duduk sekali pula dengan isteri. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan dekati mereka dengan jimak isteri kamu, itu je yang tak boleh. Jadi ada seorang sahabat salah faham, pergi tanya balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula Nabi jelaskan semula sekali lagi. Dia kata, aku bagi tahu kamu jangan dekati mereka, jadi jangan kamu jimak mereka. Bukan aku suruh kamu tinggalkan terus isteri-isteri kamu. Jadi dalam ayat, sebab tu diambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang bagi Al-Quran. Hadis sebagai penerang daripada bagi Al-Quran.
Itu kisah pertanyaan bagaimana ayat menceritakan mengenai haid, yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Kisah dia ada orang tanya Nabi disebabkan perbuatan orang Yahudi yang mana diikuti oleh orang jahiliyah. Berbeza dengan orang Nasrani. Orang Nasrani ni dia terlampau berani. Orang Yahudi dia terlampau takut. Bila perempuan haid dia tak makan sekali, perempuan haid dia tak minum sekali, dia tak tidur sekali, dan dia tak bermalam di tempat yang ada perempuan haid. Tapi orang Nasrani, dia tak kisah perempuan tu haid ataupun tidak haid, dia akan bersama dengan perempuan tersebut, dia akan jima perempuan tersebut, tak kira perempuan tu haid ataupun tidak. Ini orang Nasrani, dia terlampau berani sangat ke depan. Yahudi ni dia ke belakang. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Jadi datang Islam tengah-tengah. Datang Islam tengah-tengah. Bila perempuan datang haid, tidak boleh jima, tapi boleh tidur sekali, boleh makan sekali, boleh minum sekali, boleh nak bergurau senda, tidak ada masalah. Islam datang, dia duduk tengah-tengah. Dia tak menghalang, dia tak membetulkan yang Yahudi dan juga Nasrani, tapi duduk di tengah-tengah. Baik. Wala taqrabuhunna hatta yadhhurn, dan janganlah kamu dekati mereka, yakni isteri-isteri kamu, sehinggalah mereka suci. Daripada sinilah sebagian ulama ambil ayat ni sebagai dalil bahawa bila perempuan itu suci, maka tak perlu lagi dia mandi apabila suami nak menyetubuhinya. Tak perlu lagi isteri itu mandi untuk suami menyetubuhinya. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, perempuan kena mandi dulu. Bila dah kering darah, perempuan tu kena mandi dahulu, barulah laki-laki tadi, suami dia boleh mendatangi isterinya. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, memang dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa perempuan tu tak boleh suami boleh mendatangi isteri bila isteri itu dah kering darah, dah berhenti dah darah haidnya, tapi dengan syarat. Dengan syarat sebenarnya. Ada syarat dia. Bukannya alal illah. Bukannya kita sebut macam tu kan. Sebenarnya ada syarat dia. Syarat kalau seorang lelaki nak menyetubuhi isteri dia dengan keadaan isteri itu belum mandi, ada dua syarat. Itu nanti kita sebut. Bukannya boleh aku nak taklid dalam mazhab Hanafi. Tak. Kena tengok juga syarat yang dalam mazhab tersebut. Contohnya dalam masalah puasa. Dalam masalah puasa ini guru saya tekankanlah untuk taklid dalam mazhab Malik, untuk kita niat puasa sebulan penuh. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, kita kena niat setiap malam, kita kena niat bagi setiap hari puasa, kita kena perbaharukan niat tiap-tiap hari kita kena puasa. Sebab tiap-tiap hari itu merupakan satu ibadat yang terasing, ibadah mustaqillah. Ibadat hari puasa hari ini bukan puasa hari esok. Jadi bila kita dah berbuka untuk puasa yang hari ini, maka kita kena niat pula untuk puasa hari esok. Sebab di antara dua puasa tersebut telah diselangi oleh perkara yang membatalkan puasa. Seperti mana dua solat, kita solat 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi bila kita dah bagi salam, kita nak solat lagi 2 rakaat, kita perlu niat sekali lagi. Sebab di antara 2 rakaat ni dan 2 rakaat yang satu lagi dah diselangi dengan salam. Jadi itu dalam dalil dalam hujah dalam mazhab kita Syafi'i. Kena permalamkan niat. Setiap hari sekali niat. Maknanya kita akan niat tiap-tiap malam. Tapi digalakkan untuk kita taklid dalam mazhab Maliki yang membolehkan untuk kita niat sebulan penuh. Kita niat sebulan penuh. Tapi ada syarat di sisi mazhab Maliki, kata guru saya, kalau perempuan tu datang haid, terputus dah niat dia. Dia kena tajdid niat balik. Kalau perempuan datang haid, contoh perempuan tu hari ke-10 datang haid dia 5 hari. Haid dia 5 hari. Jadi sekarang ni dah berlalu Ramadan 15 hari. Hari ke-15 dia suci.
Jadi dia kena perbaharukan semula niat sebulan tadi. Sebab niat sebulan tu kira dah expired dah habis tarikh luput. Dia kena perbaharukan niat. Kalau dia tak perbaharukan niat, dia terlupa niat dalam 15 hari yang kedua yang dia puasa tu, maka apa ni, dia perlu qada hari yang dia tidak niat. Sebab puasa sebulan yang dia niat pada awal-awal bulan tadi dah expired dah disebabkan haid. Dan yang kedua disebabkan musafir. Yang tak silap kan disebabkan musafir. Orang yang bermusafir maka telah terputus niat dia yang sebulan tersebut. Maknanya dia kena tajdidkan semula niat sebulan. Itu syarat yang perlu diambil kira dalam kita bertaklid pada mazhab yang lain. Begitu juga dalam nak taklidkan mazhab Hanafi. Kita nak taklid mazhab Hanafi, aku nak setubuh isteri aku, dia dah kena haid, aku nak setubuh dia belum mandi lagi. Dalam keadaan dia belum mandi pun ada syarat-syarat dia. Itu insya-Allah nanti kita sebutkan bila kita masuk dalam kitab. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa idza tatahharna, maka apabila suci mereka, perempuan-perempuan, ini isteri-isteri kamu. Hadis di sini ulama Syafi'iyah mengambil dalil yang mana tadi Allah sebut yatahurna, kemudian Allah sebut fa idza tatahharna. Kan ada beza. Kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia ada beza wazan. Ada beza wazan di dalam bab sorof. Satu Allah sebut yatahurna, fa'il sulasi. Lepas tu Allah sebut fa idza tatahharna. Itu bukan fa'il sulasi lagi, masuk dalam bab rubai. Sulasi mazid, masuk dalam bab sulasi mazid. Sulasi mazid biharfain. 3 huruf yang ditambah pula 2 huruf lagi. Asal tatahhara. Yatahurna asal dia tahura. Jadi asal pengambilan kalimat itu berbeza, yang memberikan maksud yang berbeza. Di sinilah ulama Syafi'iyah kita mengambil dalil perempuan tu kena mandi dulu. Fa idza tatahharna, yani apabila mereka telah suci dan mereka telah mandi, maka datangilah fa'tuhunna, datangilah mereka perempuan-perempuan yang isteri-isteri kamu tersebut. Jadi bila dah suci, suami boleh untuk mendatangi suami. Kalau kita tengok lagi dalam ayat ni yang kita baca, Allah datangkan fa'tu. Sedikit nak kita perbahaskan bahasa. Allah kata fa'tu fi'il amar. Jadi fi'il amar ni al-amru lil wujub. Amar menunjukkan wajib. Jadi wajiblah suami itu mendatangi isteri dia. Kalau ikut kaedahnya macam tu. Tapi di sana tapi bukan macam tu. Bukan semua kata perintah itu menunjukkan satu kewajipan. Sebab asalnya halal, kemudian diharamkan, kemudian datang semula kata perintah, menunjukkan benda itu harus. Menunjukkan benda itu harus. Maka boleh kamu nak datangi isteri kamu ataupun tidak. Fa'tuhunna, maka datangilah isteri-isteri kamu min haitsu amarakumullah. Di sini min ulama kata dengan makna fi. Maka datangilah isteri kamu pada tempat-tempat yang Allah Taala perintahkan kamu. Tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu jauhkan diri kamu ketika di dalam haid. Maka bila dia dah suci, maka datangilah mereka pada tempat tersebut. Tempat yang tadinya haram sekarang ni telah halal. Apa maksudnya? Maknanya datangilah isteri kamu pada duburnya. Maknanya datang daripada arah depan. Datang daripada apa? Pada hadapan. Bukan daripada lubang belakang. Minta maaf sebut kan. Benda ni nak kena, bab ni memang nak kena sebut lah benda-benda tu. Tapi kita untuk mengaji benda tu, kalau kita sembang kosong, dia agak apa ni, satu sembang yang tidak elok lah. Tapi bila dimasukkan dalam
majlis ilmu dia jadi satu benda yang mulia. Nanti kena sebut juga darah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Takkan nak sebut darah bulu keluar dari hidung kan? Jadi kita tak faham pula. Kita nak sebut ni, nak cerita ni malu juga sebenarnya. Tapi bila kita tengok guru kita syarah bab ni, Masya Allah, lagi hebat. Jadi guru kata kalau kita pun malu, maklumat tu tak sampai. Kalau yang mengajar ni pun malu, akhirnya maklumat tu tak sampai kepada orang ramai. Lebih-lebih lagi orang perempuan lah yang mengalami masalah ni. Baik. Jadi datangilah mereka daripada tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, iaitu datang daripada lubang depan, bukan daripada lubang belakang. Baik. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kerana sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang membersihkan diri. Itu tak apa. Terus kepada ayat yang selepas, Allah Subhanahu Wa Taala sebut nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kamu, yakni isteri-isteri kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, adalah ladang kamu, bendang kamu, tempat kamu bercucuk tanam. Maka fa'tu harthakum, datanglah tempat kamu bercucuk tanam, bendang kamu tersebut, anna syi'tum, bagaimana yang kamu nak datanginya, bagaimana yang kamu kehendaki. Kalau guru saya kata, maknanya datangilah isterinya daripada mana arah yang dia nak. Daripada arah maghrib, masyrik, ikut suka dia lah. Dia nak datang daripada arah depan, belakang, kiri, kanan, berbaring, berdiri, ikut dia lah. Yang penting lubang kena betul. Jangan silap lubang. Hak tu kan. Kenapa turun ayat ni? Turun ayat ni kerana orang Nasara, mereka beriktikad orang yang mendatangi isteri dia daripada arah belakang, walaupun lubang tu betul, tempat dah benar dah, tapi datang daripada arah belakang, anak dia juling. Dia dapat anak dia juling. Ini iktikad orang Nasrani. Jadi bila mereka beriktikad macam tu, jadi Allah Subhanahu turun ayat ni nak sebagai jawapan kepada apa ni untuk kita ni lah, orang Islam, bahwasanya isteri-isteri kamu itu ladang kamu, tempat bercucuk tanam kamu. Kamu nak cucuk kat mana kan? Siapa yang ada bendang, dia nak cucuk sambil tidur, ikut dia kan? Siapa nak halang? Sambil duduk, ambil kursi, sambil berlari, tak ada siapa pun nak halang. Jadi macam tu lah, ibaratnya perempuan itu adalah tempat orang lelaki bercucuk tanam. Jadi orang lelaki ni dia nak mendatangi tempat bercucuk tanam dia macam mana itu atas kehendak dia lah. Tapi yang penting tempat dia kena. Itu Allah Subhanahu Wa Taala nak tasbih, buat perumpamaan. Allah buat perumpamaan. Jadi itu i'tikadnya orang Nasrani. I'tikadnya orang Nasrani, siapa yang dapat Muhammad Muhammad, siapa yang mendatangi isteri dia daripada orang belakang, maka bila dapat anaknya juling. Apa ni tuan-tuan dan perempuan, jangan bila tengok orang mata juling teruk fikir benda lain. Itu i'tikad yang salah. Itu i'tikad yang salah. Jadi diibaratkan perempuan ni sebagai tempat tanaman. Sebab tu kata ulama, kalaulah tidak ada hadis yang menyebut secara jelas tidak boleh mendatangi perempuan daripada lubang belakang, cukup dengan ayat ini. Sebab bila kita sebutkan Allah Muhammad tempat yang
tempat yang menumbuhkan tanaman. Tempat yang menumbuhkan tanaman. Tempat tanam kita di mana? Tanaman kita kata bendang ataupun tempat menanam ni kita tu adalah orang perempuan. Ditasybihkan dengan, diumpamakan dengan orang perempuan. Hasil tanaman tu adalah anak-anak kita. Itu adalah hasil tanaman tersebut. Jadi tempat yang nak menghasilkan anak ni mana? Di depan ke di belakang? Jadi di depan. Sebab tu kata ulama, kalau tidak ada hadis yang sharih yang menunjukkan, tapi memang ada hadis melarang ikut belakang. Tapi katalah tak ada hadis yang sharih menunjukkan pengharaman ikut belakang, cukup dengan ayat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa qaddimu li anfusikum wattaqullah, dan Allah Subhanahu wa taala dan dahulukanlah bagi diri kamu, yakni dahulukanlah amal-amal yang baik bagi diri kamu, yang mana ulama sebut iaitu dengan membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, dan juga membaca doa sebelum bersama. Allahumma jannibna syaitan Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kan? Tu doa ketika bersama. Laki-laki dan perempuan baca, ataupun salah seorang baca. Baik. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya kamu itu akan menemui Allah Subhanahu wa taala, dan wa basyiril mu'minin, dan khabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu tetap masuklah, sebab kita lebih nak fokuskan kepada ayat yang berkaitan dengan haid. Jadi ini ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nas. Ayat dalam Al-Quran menyebutkan masalah haid. Adapun perbahasan dia secara terperinci, secara panjang lebar, itu adalah di dalam bab fiqh, di dalam kitab fiqh. Jadi macam tu dalam Al-Quran kita baca nas, tapi untuk kita membincangkan secara terperinci iaitu di dalam kitab fiqh, iaitu kitab yang membicarakan hukum ahkam. Jadi kitab ni antara nota yang saya susun ni antara nota yang kita kata fokus di dalam bab haid, nifas dan juga istihadah. Memang kebanyakan kalau kita lihat, kalau bab-bab yang agak susah di dalam fiqh Islam ni, memang ulama akan jadikannya satu kitab yang asing. Mungkin dia akan keluarkan daripada kitab fiqh tu yang besar tu, kitab fiqh, dia akan jadikan satu bab yang asing bicara khusus mengenai masalah tersebut. Sebab tu kita jumpa antaranya yang banyak kitab-kitab macam ni, kitab bab haid dan juga kitab bab faraid. Itu antara sama tajuk-tajuk kita yang agak susah. Yang erti tak susah lah kan, yang tak erti ni memang agak susah. Tambah lagi dia berkenaan dengan kira-kira. Bab faraid kena kira, bab hak ni pun kena kira juga. Nak kira hari, bulan dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh masuk sedikit pada malam ni, tengok lebih kurang lah. Jadi dalam kitab yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 perbahasan. Perbahasan pertama permasalahan haid, perbahasan kedua nifas,
perbahasan yang ketiga, ini yang paling susah lah, perbahasan istihadah. Dan yang keempat, iaitu perkara-perkara yang diharamkan ketika perempuan itu haid dan juga nifas. Jadi kita bahagikan kepada empat perbahasan, dan kita letakkan perbahasan istihadah di akhir, dan juga kita akan perbahaskan haid dan nifas dulu. Sebab nak faham di sana memang kita kena faham dulu bab haid dan juga nifas. Kalau kita terus kepada bab istihadah tanpa kita memahami dulu apa itu haid, apa itu nifas, memang akan jadi masalah. Jadi darah yang keluar daripada faras perempuan ini ada 3 ya. Haid, nifas dan juga istihadah. Haid, nifas dan juga istihadah. 3 sahaja darah yang keluar daripada faras wanita. Jadi persoalannya darah, 3 darah. Tapi bila keluar daripada faras wanita, apa kita nak hukum darah ni? Darah yang keluar ni haid ke ataupun nifas ataupun istihadah? Itu yang menjadi persoalan. Baik, kalau keluarnya lebih daripada 15 hari, apakah hukum darah tersebut? Ataupun kurang daripada 1 hari 1 malam, kurang daripada 24 jam, apakah hukum darah tersebut? Ataupun cukup 24 jam dan tidak lebih 15 hari 15 malam, apa hukum darah tersebut? Itu kita akan tengok di dalam kitab ni. Cuma nak bagi tahu darah yang keluar ni 3 ni je. Tidak ada dah yang lain. Jadi kita nak hukum sekarang ni yang mana satu antara 3 ni? Darah yang keluar ni haid ke nifas ke istihadah? Sebab tu masalah ni merupakan fardu ain. Fardu ain yang wajib atas setiap individu ketahui. Ini lebih-lebih lagi pada perempuan lah. Sebab ni memang masalah khusus bagi wanita. Sehingga kan kurangnya perempuan mengaji dan bertanya masalah ni. Disebut kata guru kami, ketika kami mengaji kitab Allah salah saya mak, kitab Matan Nabi Syuja'. Kata guru kami ada seorang syekh ni, dia tulis satu kitab tapi dia tak masukkan bab haid. Lalu orang tanya dia, "Wahai syekh, pasal apa kamu tak masukkan bab haid dalam kitab ni?" Lalu kata dia, "Ar-rajulu la yahid wal mar'atu la tas'al." Dia kata laki-laki tak datang haid, orang perempuan tak bertanya. Lelaki memang tak marah. Setengah orang lelaki lagi dia tak kisah. Aku tak ada haid pun, apa aku nak pening fikir masalah ni. Perempuan pula malu bertanya. Akhirnya ibadat-ibadat yang dilakukan tidak sah. Sebab sebenarnya dia tidak suci lagi, dia ingat dia dah suci. Ataupun sebaliknya berlaku. Sebab ingat bab haid ni dia ada kaitan dengan masalah membaca Al-Quran, menanggung Al-Quran, ada kaitan dengan puasa, ada kaitan dengan i'tikaf, ada kaitan dengan ibadat haji, ada kaitan dengan baligh seorang perempuan tersebut, ada kaitan dengan iddah, ada kaitan dengan istibra' dalam masalah fiqh, ada kaitan dengan talaq dan sebagainya. Jadi haid ni ada kaitan dengan banyak masalah fiqh sebenarnya. Jadi bila kita jahil yang satu ni, maka akan memberi mudarat kepada ibadat-ibadat yang lain. Masalah i'tikaf, perempuan nak masuk ke masjid dalam keadaan dia berhaid ataupun nifas, nak menyentuh mushaf ataupun membaca Al-Quran, semua tu berkaitan dengan masalah haid. Sebab tu ilmu ini ilmu fardu ain, yang mana disebut di dalam kitab-kitab wajib bagi perempuan mengaji bab ni. Sehingga kan kalau suami menegah isteri daripada keluar rumah untuk mengaji fardu ain, isteri boleh keluar tanpa izin suami. Isteri boleh keluar tanpa izin suami. Isteri kalau nak pergi majlis lawat, majlis zikir, itu bukan fardu ain. Itu bukan fardu ain. Dia nak keluar, dia kena minta izin suami dulu. Kalau suami tak izin, dia tak boleh nak keluar. Tapi dalam masalah fardu ain, kalau suami tak benarkan keluar, dia boleh keluar tanpa izin suami. Sebab ni syarak punya. Ini perintah daripada syarak. Kecuali suami kata tak apa, sayang duduk rumah, abang pergi mengaji. Sekali abang balik, abang mengajar. Hak tu tak apa. Ataupun dia cari ustazah mengajar isteri dia.
ataupun dia bertanya masalah yang dihadapi oleh isteri dia, kemudian dia khabarkan kepada isteri dia. Kalau itu tak apa, dia nak tegah isteri dia daripada kena Allah. Nak kata pentingnya fardu ain ni, ini semua satulah sebut. Fardu ain ni bukan ini sahaja. Bab mandi, bab berwuduk, bab solat, semua tu fardu ain. Nak kata pentingnya fardu ain. Sebab tu kita hari ni kita melebihkan bukan fardu ain daripada fardu ain. Kita mengutamakan yang bukan fardu ain daripada fardu ain sendiri. Sedangkan fardu ain adalah satu benda yang wajib atas tiap-tiap individu. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita di akhirat nanti. Allah dah bagi kita segala kelengkapan ataupun disebut dengan mujibatun najah, keperluan ataupun kemestian yang menyebabkan dia boleh berjaya. Kenapa dia tak berjaya? Kalau anak-anak kita kita carikan sekolah yang terbaik, kita carikan universiti yang terbaik, kita bagi rumah sewa, kita bagi duit poket, kita beli kereta dan motor, makan cukup, semua cukup, tapi datang periksa fail. Kita tanya pula anak kita, kenapa fail? Dia kata tak boleh duduk rumah sewa. Orang lain tak duduk rumah sewa boleh berjaya. Dia bagi alasan yang orang lain tak cukup, apa ni susah pun boleh berjaya. Jadi macam-macam berlaku soal dan jawab. Kita boleh soal anak kita macam tu. Anak-anak di dunia ni pun sama juga boleh lari. Mak ayah marah, aku lari kerja bilang. Dah ni muda. Orang muda lah ni. Macam tu juga Allah SWT akan tanya kita di akhirat nanti. Aku dah bagi segala keperluan yang menyebabkan kamu berjaya. Aku bagi kamu akal, aku bagi kamu kesihatan, aku beri kamu ruang, beri kamu masa. Kenapa tak mengaji? Jadi benda ni fardu ain yang wajib kita mengaji. Kita hari ni kita boleh tanya orang, dan kita ingat kita juga nanti akan ditanya di akhirat. Allah dah bagi mujibatun najah, perkara-perkara keperluan yang menyebabkan kita boleh berjaya, tapi kita tak berjaya. Jadi kita tak mau benda tu berlaku, dan kita nak ambil lah apa yang fardu ain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang fardu ain lepas, kita dapat lepas. Bahkan kita dapat lebih. Bila kita dah lepas fardu ain, kita ambil pula fardu kifayah, maka satu fadilat yang besar. Bila kita ambil, kita tanggung, maknanya bila kita ambil kewajipan fardu kifayah tersebut, maka orang lain ni dah tak wajib lah. Seolah-olah kita menanggung daripada mereka-mereka ni. Itu kelebihan orang yang rebut fardu kifayah. Kau soalan? Baik. Sebelum kita tutup, ada yang nak bertanya? Kita tak masuk ke dalam kitab ni. Tapi kalau ada yang nak bertanya, insya-Allah yang mana kita boleh jawab, kita akan cuba jawab. Adakah ini darah ataupun darah yang keluar akibat dari itu? Perlu tak? Dan pada hari itu kebetulan dibuat di ofis dan kebetulan di hari itu dah masuk waktu zuhur. Jadi adakah perlu di solat zuhur ataupun tidak? Dia tak perlu dengan darah itu ataupun darah cepat. Tapi dia dah habis itu dalam waktu hari. Maknanya ada 2 hari ada 7 hari yang dia dia dah bersih lah. Yang 13 hari saat itu keluar darah. Kira dah selesai 15 hari. Dah selesai 3 hari dah habis. Dah habis, lepas tu sehari ke 15. Hari ke 15 dia pemeriksaan dengan doktor dengan pemeriksaan. Jadi dia habis saat itu dia sedikit darah. Adakah darah itu ataupun darah yang keluar akibat dari itu adakah boleh semayang tak kalau kita nak darah?
Maknanya belum melepasi 15 hari lagi. Hari yang ke-15, maknanya belum melepasi hari yang ke-15 lah. Baik perempuan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan yang kita katakan haid dia 7 hari dan haidnya berhenti pada hari yang ke-7. Kemudian pada hari yang ke-15 tak melebihi lagi 15 hari. Kalau melebihi 15 hari senang kita cakap darah tu bukan lagi darah haid. Sebab antara kuncinya kita nak tengok perempuan tu berlaku istihadah ataupun tidak, iaitu pada hari yang ke-15. Akhir hari yang ke-15 tu ada darah ataupun tidak. Itu untuk nak tengok istihadah lah. Permasalahan tu kita akan masukkan, kita akan perbahaskan nanti. Cuma masalah ini dia masih lagi dalam hari yang ke-15. Kemudian apabila buat pemeriksaan, ada darah sedikit. Ada darah sedikit. Jadi darah tu darah haid ataupun bukan darah haid. Jadi sekarang ada ihtimal kita kata Allahumma salli alaihi darah tu disebabkan terluka ketika pemeriksaan. Jadi itu kena tanya doktor tu jugalah, darah yang keluar tu darah apa. Sebab kita dah buat pemeriksaan, jadi tengok takut-takut ada terluka ketika pemeriksaan tersebut yang menyebabkan keluar darah. Yang mana darah dia dah berhenti. Sebab darah ni dia ada sifat dia. Darah haid dia ada sifat dia. Sifat-sifat dia kita akan lihat nak kenal darah haid dengan 3 sifat, dengan warna, kepekatan dan bau. Warna, kepekatan dan bau. Jadi dia ada sifat-sifat dia. Dia tak sama macam darah kita yang biasa ni. Dia ada bau dan juga warna dia yang hitam, merah kehitaman. Dia ada 5 warna dia, kita akan lihat satu persatu. Tu nanti kita akan lihat. Jadi perempuan ni dia boleh bezakan lagi, dia tengoklah darah tu darah apa. Sama ada darah tu darah haid ataupun darah disebabkan terluka. Dan dia boleh refer terus ke doktor tersebut. Sama ada memang dia ada buat dia ada melukakan sedikit ke ataupun macam mana. Jadi darah tu kalau bukan darah disebabkan luka, maknanya darah tu bukan darah haid. Dan dia boleh sembahyang seperti biasa. Tapi kalau darah tu memang darah haid, memang darah tu keluar semula sifat-sifat dia memang seperti darah haid, jadi dia kena berhenti sembahyang lah. Dia berhenti sembahyang. Kemudian kalau darah tu tak melebihi 15 hari, tak melebihi hari ke-15, maka haid dia 15 hari. Tapi kalau melebihi hari ke-15, maka perempuan ni perempuan yang istihadah. Perempuan yang dalam istihadah. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada lagi? Biasanya selama 2 hari. Setelah hari itu berhenti pada waktu zuhur. Adakah kita kena terus mandi wajib ataupun boleh untuk mandi pada waktu maghrib untuk ketujuan? Sekali lagi, kebiasaan haid 7 hari. Tapi masuk waktu zuhur kita berhenti. Hari ke berapa tu? Hari ke-7. Kita berhenti. Jadi adakah kita kena mandi terus ataupun kita kena tunggu waktu masuk waktu maghrib untuk ketujuan? Sebab kalau umumnya kebiasaannya datang maghrib dan habis pada waktu maghrib. Jadi kita berhenti lah. Waktu zuhur kita berhenti. Kalau kita berhenti, kita dah mandi, kita dah solat asar dan mandi. Tapi wanita ni tunggu sebab dia nak ikut 20 hari. Sebab kita kan gerak itu masuk 2 hari. Apabila masuk gerak Islam, masuk maghrib baru masuk hari itu. Jadi dia itu macam tak ikut 2 hari lah kan. Tapi dia yakin kita dah habis. Pada waktu masuknya waktu yang selepas tak masuk waktu. Jadi adakah dia perlu mandi dan solat asar dan solat maghrib? Ataupun dia perlu maghrib habis baru solat maghrib. Ini permasalahan yang tadi dah saya sebut di mula-mula sekali tadi. Adat perempuan ni 7 hari. Haid perempuan ni memang tiap-tiap bulan 7 hari. Cuma pada bulan yang berikutnya, kita kata 1, 2, 3, 4 memang 7 hari. Tapi bila bulan yang ke-5 tak sempat lagi cukup 7 hari, darah dah berhenti.
Jadi adakah dia perlu tunggu untuk cukupkan 7 hari ataupun dia perlu mandi ketika mana dia berhenti? Jadi nak mengetahui perempuan tu dah kering ataupun tidak, memang perempuan dia tahu cara dah lah. Dia dengan ada dua cara kita boleh kenal. Yang mana adalah muka surat. Kalau boleh tengok, salah Muhammad. Bagaimana diketahui suci? Muka surat yang kelima. Jadi ada dua cara untuk diketahui suci. Jadi perempuan ni, contohlah macam soalan yang ditanyakan tadi, kita kata kebiasaannya memang berhenti maghrib, tapi hari ini pada bulan ni berhenti pada waktu zuhur. Waktu zuhur dah berhenti dah. Memang kalau dia cek, dia masukkan kapas, memang tidak ada kesan darah lagi. Memang tidak ada kotoran pada kapas. Sebab kalau masih ada kotoran, walaupun secalik, masih lagi kita hukumkan sebagai haid. Sebab haid ni bukan nak tunggu darah tu sampai keluar, sampai ke zahir faraj. Cukup kalau bila kita cek, bila dia cek, masukkan kapas, ada kesan darah, maka dikatakan perempuan tu masih lagi dalam keadaan haid. Jadi perempuan ni bila waktu zuhur, dia masukkan kapas dan kering, tidak ada kesan darah, memang betul-betul kering. Jadi ni yang kita sebutkan tadi, adakah dia nak menunggu sehingga waktu maghrib kebiasaan haidnya berhenti, ataupun dia nak tunggu sehari semalam seperti mana yang kita sebutkan tadi, ataupun dia boleh mandi terus. Jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dia bila kering sahaja, memang dah ada tanda-tanda berhenti, dia kena mandi. Memang kena mandi. Jadi bila masuk waktu zuhur tu, mungkin dia boleh tunggu sekejap lewatkan, sebab waktu zuhur panjang. Jadi dia lewatkan sedikit, sebab takut darah akan keluar semula. Jadi dia tunggu, tengok memang dah tak ada darah dah tak keluar dah. Jadi dia wajib mandi dan wajib solat. Masuk waktu asar, wajib mandi, tak perlu mandi dah lah, solat. Wajib dia solat. Maghrib pun macam tu lah, dia dikira suci pada waktu zuhur tersebut. Macam yang kita sebutkan tadi, permasalahan orang ni adat dia 9 hari. Adat dia 9 hari. Bulan pertama 9 hari, bulan kedua 9 hari, bulan ketiga 9 hari, bulan keempat, hari keempat darah dah berhenti. Hari keempat darah dah berhenti. Jadi 4 ada masih lagi 5 hari nak sampai hari ke-9. Nak sampai hari ke-9 ni ada 5 hari lagi. Jadi adakah perempuan ini perlu mandi pada hari keempat apabila darahnya berhenti, ataupun dia kena tunggu sehari semalam, ataupun dia kena tunggu sehingga hari ke-9 adat dia, ataupun memang kena mandi pada hari keempat? Jadi macam-macam. Yang muktamadnya dalam mazhab Syafi'i adalah dia kena mandi pada hari tersebut. Bila kering saja darah, dia kena mandi pada hari tersebut. Tak perlu lagi dia tunggu pada hari ke-9. Tak perlu dia tunggu sampai hari ke-9. Hari keempat kering, hari ke-5 kering, semayang macam biasa. Hari ke-6 kering, hari ke-7 keluar balik. Hari ke-7 keluar balik darah. Darah apa tu? Selagi mana di dalam tempoh 15 hari, darah tu masih lagi dikatakan darah haid. Sebab dalam masalah haid ada hukum permulaan, ada hukum akhir. Ada hukum permulaan, ada hukum akhir. Hukum permulaan tadi, hari keempat ni kita dah hukumkan sebagai suci perempuan ni. Sebab bila berhenti darah, maka tidak ada lagi kemungkinan keluar darah. Jadi kita hukum apa yang zahir. Kemudian hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 ada balik darah, 7 sampai hari ke-10. Lepas tu berhenti terus. Maka hukum akhirnya haid perempuan ni 10 hari sebenarnya. Baik, tapi tadi hari keempat dia dah mandi, dia dah solat. Hari ke-5 dia dah mandi, hari ke-6 dia dah mandi, hari ke-7 baru datang balik. Salah ke? Tak salah, memang wajib dia mandi. Memang wajib dia mandi, dan memang dia kena solat. Kalau bulan puasa dia kena puasa. Dan kalau dia nak bersama dengan suami dia pun dia boleh bersama, tidak ada masalah. Cuma hukum akhirnya semua tu haid.
Solat dia yang tadi tu tak sah, puasa dia tidak sah, kena ganti balik puasa. Itu hukum akhir. Tadi hukum yang awal. Dia ada hukum awal, hukum akhir. Dia agak sulit sikit masalah ni. Pening kan, lagi-lagi pening. Apa dia ustaz nak cerita ni? Baik. Ada soalan? Nanti boleh tanya ataupun boleh bagi getah kalau nak tanya nanti. Takut kalau malu ke itu, macam saya buat daurah di surau Alifan Taman Samudra. Asalnya kita bagi tong untuk diletakkan kertas untuk bertanya. Tapi Masya Allah, semua tak pakai getah, semua tanya direct terus. Jadi kalau nak tanya secara langsung pun boleh, ataupun melalui kertas pun boleh. Yang mana kita boleh jawab, kita akan cuba jawab. Mana tak boleh jawab, saya akan rujuk balik. Kita akan tengok balik kitab-kitab, kita akan rujuk dalam kitab-kitab dan kita tanya siapa yang lebih arif dalam masalah ni. Ada soalan? Tak ada soalan? Baik. Jadi kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai di sini saja. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mulakanlah. Kalau ada rezeki lagi, kita akan mulakan kitab yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan tu, daurah, bukan daurah, nota. Itu silap. Nota darah wanita, haid nifas dan juga istihadah. Dan mudah-mudahan nota kecil ni yang dicantik oleh hamba Allah Ta'ala ni jadi sebagai tangga untuk kita memahami masalah haid nifas dan istihadah dengan lebih mendalam. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik tu daripada diri saya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang buruk tu daripada diri saya sendiri. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.